Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Cik Faisal akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So akan explain sedikit apa yang berlaku semalam. Kita tengok Bitcoin pump hampir ke 27k. So adakah mengejutkan? So pergerakan itu tak mengejutkan pun. Semalam tu akan ada tengok untuk di chart untuk malam semalam. So memang ada expectation akan berlaku sikit rejection. Dan untuk candle semalam kita dah nampak sedikit rejection, iaitu candle yang ni sampai umur 27 kemudian rejection balik walaupun masih lagi green. So kenapa rejection tu menunjukkan untuk di ni kita ada resistance yang ini. So berlaku rejection dekat sini. Apa yang berlaku semalam tu nampak di 1 hour 4 hours yang kat sini, iaitu kalau ikutkan di 4 hours malam kita tengok RSI semalam dah pun berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So kalau tengok kat sini, kemudian kalau di 1 hour pun semalam dibuangkan sama, iaitu masa kat sini price berada di kawasan resistance, RSI pun berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So berlaku rejection. So memang the expect kan berlaku rejection benda tu. Ini pergerakan semalam tak mengejutkan. Cuma kita masih lagi bergerak dalam kawasan ini. So masih lagi tiada sebarang arah movement aku kata untuk major movement, iaitu sama ada kita pergi ke 32 ataupun drop ke 20k. So meanwhile kita akan hanya sideways saja dalam ni. Lepas kita break salah satu trailer ni, barulah kita akan move ke arah yang seterusnya. So itu untuk di Bitcoin. So let's go untuk tanpa buang masa. Azul akan pergi terus ke untuk ruangan komen. Semalam ada banyak kuarter permintaan. So first kali tengok beli Kaspa coin bro tengah rally sekarang. POW dan pakai block deck pit laju. Okay. Kaspa nanti kita akan tengok Kaspa macam mana Kaspa dia punya technical. So dia akan tengok di Kaspa. Tak silap tu dulu tu pernah buat Kaspa ni dekat Binance. Bukan, tu ada Kaspa nanti di KuCoin. Saya pun tengok di KuCoin. Bukan di KuCoin, di Gate.io, di Max. Yes, di Max. Okay. Untuk Kaspa ni dulu ada tu mention kan kita ada support dah bound. Yes, memang ada berlaku kenaikan untuk Kaspa dan ikutkan dia punya chart ni amat healthy. So adakah good untuk invest sekarang? Menunjukkan yes, harga murah saja 4 sen. Cumanya untuk long term juga akan kalau anda beli 4 sen ni anda berlaku kejatuhan. Kita boleh expect untuk probably jatuh lagi dalam mana-mana trend line yang putih ni. So untuk yang terbaik sekiranya ada reaction, kalau ikutkan kat sini kita tengok price lower low, RSI masih lagi buat equal lower low. So ini masih ada momentum untuk berlaku kenaikan. So berdasarkan itu kalau ikutkan anda untuk long term, kalau anda kaji dia punya fundamental, kalau macam kawan kita cakap tadi, dia adalah apa aku kata block deck, lepas tu POW. Yes, memang aku kata berdasarkan chart dia align dengan dia punya aku kata fundamental. So meaning yes, boleh invest sebab apa harga murah je 4 sen. Anda boleh mungkin dapatkan 1000 coin, tapi beware kalau anda masuk ke dalam harga yang tinggi ni, anda perlu expectation kan untuk price boleh jatuh bila-bila masa. Price boleh berjatuh atau bila-bila masa dalam kawasan yang ini. So itu anda perlu beware. So hampir half daripada 4 sen boleh jatuh kepada 2 sen daripada anda keluar. Ini kalau anda buy untuk long term tak ada masalah untuk long term. So secara kuartal long term chart Kaspa adalah kuartal healthy. So next comment. Salam tu tolong tengok link please. Link. Okay, link, tengokkan link, Chainlink. Tu Chainlink apa yang berlaku, kita akan pergi daily. So Chainlink secara long term masih lagi berada dalam downtrend, belum lagi breakout dia punya reversal. So mana-mana point dia harga dalam kawasan $5 ke $4 ini adalah good range untuk anda all in dapatkan target. Kedua kalau kita zoom out, kita akan tengok chart ni macam mana sebelum ni kita ada aku kata sideway dalam kawasan ni, kemudian kita pump, sama juga kawasan ni kita ada sideway dan ikutkan kita ada, itu akan clearkan sikit. Kalau ikutkan harga dalam rumah ni tu ada range ni, tu letak range iaitu rumah kalau dalam $4.6 dan currently kita low pun $4.6, sedikit above $5.7. So ni kita ada resistance kemudian now menjadi support. So harga terbaik untuk Chainlink ataupun juga akan untuk anda untuk all in semua target anda, contoh anda nak dapat 10,000 coin, 100 coin, 1000 coin, now adalah masa yang sesuai. InsyaAllah breakout saja reversal ni kita akan nampak movement yang drastik untuk Chainlink. So itu untuk Chainlink. Kemudian ada spesifik tak? Okey, tak ada. Okey, itu untuk Chainlink. Kemudian insyaAllah mungkin dia pergi sikit untuk Chainlink ni. Dia ada target untuk 2025 adalah around dalam
$80 iaitu 1.6. Kemudian kita ada target maksimum almost dalam $150 per coin. So maksimum adalah next bulan $80, maksimum kita boleh stretch insyaAllah dalam $150. Itulah Zul punya target untuk 2025. So itu untuk challenge. Kemudian next comment, Zul boleh tengokkan coin Sui dan Mina. Dengan Mina boleh dip lagi. Okey, boleh dip sampai mana tu? Sui kita akan tengokkan dulu. NDT Binance tu buat itu. Okey, Sui boleh dip sampai mana? So ikutkan Sui ni agak tak berapa menarik. Bukan menarik, agak tak berapa menarik. Yes, sebab dia dah breakout below harga support ni. Box kuning ni. So meaning kita boleh jangkakan dia boleh drop mana-mana. Itu ada monitor satu channel ni. Tapi untuk yang ni kita boleh expectation worst case dia boleh return balik dalam harga opening, iaitu dalam 9 sen. So tengok kata RSI below 50, stock RSI nak berada overbought. So momentum itu lebih untuk drop ke bawah. So terdeep mana? So menjadikan paling teruk ataupun paling yang nak tengok kalau ikutkan ni berdasarkan dia boleh return balik dalam kawasan 9 sen. So kalau nak tengok 9 sen mungkin akan berlaku something untuk di crypto dekat dalam mungkin di Bitcoin drop. So boleh jatuh itu. So mending boleh berlaku keadaan tu masih lagi boleh jatuh. So tak perlu panik. Tak perlu merisaukan, tak perlu risau kalau jatuh kawasan ni boleh grab. Cumanya yang kalau nak risau tu kalau price tu drop below 9 sen. Itu baru kita nak tekan panik risau sikit. So itu untuk Sui. Kemudian next comment ni Mina. Mina ada coin nama Mina tu tak pasti ada nama. Ada di Binance, so Zul akan buat di Binance aja. Tak pasti kat mana yang amas lagi awal. Okay, nanti Zul akan jenguk-jengukkan sikit cat-cat lain. Contoh di Gate.io. Di Gate.io ada lagi banyak ni. Gate.io kalau ikutkan sini $18 iaitu 1 Jun 21. Kalau di Binance tadi harga dia 10 Ogos. So meaning chart yang sebetulnya adalah kita tengok chart yang perlu kita monitor adalah pada Gate.io. Walaupun di Binance tu nanti kita tengokkan di minat ni contoh di 10 Ogos. 10 Ogos kat mana? Kalau 10 Ogos ikutkan dekat kawasan ini, kawasan Ogos. Tapi ikutkan chart yang sebetulnya bermula adalah daripada yang ini. Kalau ikutkan daripada Mina ni, kalau ikutkan dia harga dia opening adalah di kawasan $20 dan selepas dia rug pull tu tak pernah return balik kawasan tu. Minit chart ini orang kata pergerakannya amat-amatlah tidak healthy untuk long term. Walaupun bagaimanapun kita ada satu ni, dua low ni, dan dua low ni kalau kita tak trendline kita akan nampak satu trendline macam ni. So price ini adalah aku kata kita tengok worst case untuk di Mina, iaitu yang pertama price tak boleh drop lagi selagi below ni. Kalau drop lagi below bawah ni memang aku kata projek ni aku kata officially kita boleh kata dead lah. Kemudian kalau price boleh return, at least return balik above yang ni. Sebab apa? Kita ada ni. Okay, kita ada ni point yang ni. Kemudian daripada point ni kita nampak yang ni. So ini boleh nampak ini adalah sebagai resistance currently. So kalau dapat breakout ni baru ini kita akan dapat sedikit momentum untuk berlaku kenaikan. So dalam kawasan $1. So kalau price Mina boleh return balik dalam kawasan $1, yes, ada opportunity untuk dia naik lagi balik. Tapi untuk katakan untuk long term, untuk buat all time high baru, price perlu breakout above $18. So secara long term aku kata agak heavy untuk invest. Kalau ikutkan ni kita withdraw yang kalau untuk lagi long term, untuk price return balik $18, kita perlu monitor channel yang ni. So channel ni lebih besar, dan untuk short term kita perlu at least kita monitor saja channel yang orang kata yang Zul ni, second channel ni. Ini adalah kita at least untuk $1 untuk dia nampak momentum naik. Tapi kalau untuk kata return balik $18, price perlu breakout ni. So perlu chart macam ni Zul tak sarankan untuk anda long term. Even harga 38 sen pun kira mahal juga, almost dalam RM1 lebih untuk per coin dia. So mungkin anda boleh pilih aset yang lain. So apapun, pulang pada anda, kalau anda kaji fundamental, anda yakin dia boleh naik return daripada 30 sen, mungkin return balik $38. So nak tengok dia kenaikan, at least dia dapat breakout above $1, kita boleh anggap dia boleh return balik almost mungkin dalam return dalam $3. So itu untuk Mina. So
So next kalau ikutkan nak tajuk dip, tu nak tajuk dip. Kalau price tu ikutkan ni key levels selepas yang betul ni dah pun breakout. So benda breakout ni dia boleh drop mana-mana dalam kawasan ni. So almost ke zero lah. So macam yang cakapkan tadi, dia punya chart tu tak healthy, tak seperti macam Kaspa ni. So chart ni kalau untuk long term tu tak invest lah untuk long term. Itu untuk Amina. Next comment. Tu tolong tengokkan Lado USD boleh sampai mana buran nanti. Okay, Lado LALDO. You tu pun tak tahu sebut dia. Sebut je Lado. Tu LDO. LDO diorang jumpa di Binance. Diorang tu macam pernah review. Yes, pernah review. So yang ini kan yang tu expectkan dulu. So nanti kita akan clearkan sikit. Tu untuk Lado ni sama juga semacam di tu tak tengok habis, tapi kalau ikutkan boleh check balik. Kalau aku kata ini adalah dia harga opening yang paling awal, sebenarnya harga opening adalah $3.94 rug pull dan kena jatuh. Dan karil yang worst case nya untuk di LDO ni dah pun berlaku, iaitu yang mana kita dah breakout kita punya satu bearish trend line ni. So dropnya bearish trend line ni, price boleh drop mana-mana point, iaitu point yang dia boleh touch balik. Worst case adalah dalam ni harga yang ni, iaitu dalam kawasan 88 sen, ataupun harga yang below ini dalam 43 sen. So itu yang kita tak nak tengokkan yang ni. So anda kata price boleh return balik, kalau ikutkan momentum price berada below 50 RSI, top RSI berada overbought, momentum itu adalah strong untuk drop lagi. So next drop untuk Lado ni kalau tu cakap adalah 88. So kalau nak tanya pergi tinggi mana, agak susah. Sebab apa? Price agak opening, price perlu breakout above lah $4. Kalau price berada above $4 ni, baru kita boleh aku kata jangkakan ke mana arah movement seterusnya tu untuk pergerakan di LDO. So itu untuk di LDO. Kemudian next comment, okay, buran sampai mana ni? In case kalau kita dapat regain daripada point, in case kalau kita drop kemudian regain, ataupun price tu regain balik trend line ni dapat naik atas, tu nak sampai mana macam mana nak tengok berdasarkan chart ni. Nak cari Fibonacci tak boleh. So yang ni kita akan cari low dia. Kita akan cari ketika monitor trend line ni, channel ni maknanya yang ini, kemudian kita kambung dengan yang atas ni. So kemudian kita boleh terjetakan harga tertinggi tahun 25, kita boleh jangkakan mana-mana dalam kawasan above channel ini. Unless macam tu cakap tadi, dia dapat breakout above $4, kemudian above $4 tu kita ada boleh high expectation kepada holding, dan kita tengok sekiranya price breakout channel ini, so meaning good untuk LDO ni, untuk dia push price jump terus ke atas, kemudian itulah kita punya all time high baru. Dan ialah next term ataupun next circle dia akan buat healthy movement, price akan return swing low to swing high, kita akan ada support, kemudian akan ada high ke atas balik. So ini yang nak tengokkan. So untuk Lado ni juga akan perlu beware, price dah breakout trend line. So meaning kita untuk yang ni zone more expectation kan untuk dia drop ke 88 dulu sebelum dia berlaku balang kenaikan balik. Kalau berlaku kenaikan balik kemudian masuk balik dalam channel, itu good petandanya. So meaning kita boleh holding market sampai dah tengok above $4, break $4, kita ada opportunity untuk price breakout channel ni. Dan breakout channel ni meaning baru kita tengok dia akan free fly. Selalu lah free fall kan. Ni free fly tu price sampai mana? Sampailah kuartal habis waktu bulan nanti atau 5, kita tengoklah dalam bulan 11, bulan 12, bulan 10, bulan 25. Masa itulah kita expectation dia adalah all time high dia. So itu untuk LDO. Kemudian next comment, XDC and BLZ XDC. Kita tengok XDC dulu. XDC USDT tu tak, tu rasa tu tak pernah review XDC ni. So tu pernah. Bila tu review tak perasan. Tu banyak sangat. So nanti tengokkan, okay, harga opening adalah di kawasan ni. So ikutkan di ni harga opening dia berada di kawasan 7 sen. Harga opening 7 sen. Kemudian kita tengok harga kari drop, kemudian dia cuba regain balik ke harga opening, kemudian fail. Tapi fail pun kalau dia fail yang bullish, iaitu kita tengok price berlaku naik reaction, dan currently kita ada last low last high kita. Nanti tu akan draw. Okay, kita ada last low dekat sini, last high dekat sini, dan kita ada support. Dan support kalau ini adalah consider support, rejection daripada ini adalah bullish untuk dapat momentum untuk breakout lagi. Kita ada support, resistance. Now
Ikutkan ni kita ada support kawasan ni. So even kalau price ini drop sikit dalam kawasan 4 sen, so kawasan siapa-siapa yang invest untuk edisi, you nampak ini adalah balang box ni adalah kawasan untuk opportunity untuk anda take position. So mana-mana position ada risk, tapi ikutkan ni RSI berada below. So ini walaupun stock RSI pun ni berada sikit below. So mana-mana price dalam kawasan ni, insyaAllah kita akan dapatkan momentum. Bila RSI oversold, stock RSI oversold, price berada maintain dalam kawasan support ni, menunjukkan kita ada support sebelum ni, ada resistance sebelum ni. So ini a nice support untuk dia melakukan bound untuk breakout to 7 sen untuk pergi more higher ke atas. So itu untuk SDC. So ini opportunity dalam box ni untuk siapa-siapa invest untuk long term untuk SDC. Kemudian next comment tadi BLZ USDT Zuasi. Yang ni pun tu tak pernah review. So yang ni memang belum pernah review lagi. So akan buat di Binance aja. So tak pasti kalau ada nak tengok chart mungkin di kuartal chart-chart lain beritahu tu. So akan tengok dekat sini aja. So berdasarkan Binance ni, harga opening ni adalah berada dalam kawasan ni. Kemudian itu adalah resistance, support resistance. Kita tengok banyak trend line tu, walaupun ada breakthrough sikit, tapi kita jelas kita nampak ada support resistance dekat kawasan tu. Now buat reaction kita berada, walaupun dah breakout sikit above, kita tak boleh tak katakan dia akan terus naik. Sebab apa? Kita ada play lah kawasan ni. Ada yang berkata atas sikit, ada sikit. So kalau ikut ni kita akan tengokkan momentum. RSI currently berada di overbought, stock RSI berada overbought. So ada momentum untuk drop. So kalau nak tengok drop balik ataupun berlaku reaction balik, kita ada satu trendline stiff ni. So meaning kalau price itu return breakout balik below merah ni, meaning kita akan price boleh drop balik sikit lower, mungkin lower kembali balik return dalam kawasan ni. So kena price, kalau ikut ni kita pula buat channel. Ya, point ni, ini bearish pattern, tapi anda kata price berjaya untuk breakout channel ni, meaning dia akan buat high yang baru untuk pergerakan last high last low. Kemudian ini adalah consider bullish, dan kita kalau ikut ada berlaku kenaikan, biarkan saja naik. Kemudian kita akan tunggu rejection tu nanti daripada swing low to swing high ni kita akan dapat support dan price return balik kawasan ni, barulah kita kata lebih selamat untuk invest untuk expected price more higher ke atas. So itu untuk BLZ. Next comment, gap BTC di 21 masih valid? Yes, masih lagi valid. BTC gap 20 kata 19-20 masih lagi valid. Nanti tu akan tunjukkan anda mana tu punya BTC gap. Bukan. Okey, ni BTC gap ni masih lagi valid. Yang ni cumanya menunjukkan kita ada opportunity, sama ada opportunity tahun ini, tahun 23 ni, untuk kita return 20 last dip sebelum kita bound, ataupun kita tak dip ke 20, kita terus berlaku kenaikan. Macam cakapkan 25k ni adalah memang masa untuk anda buy dah, tak perlu tunggu 20. Kalau 20 tu anggap rezeki aja, so tak perlu tunggu 20. Kalau jatuh kita grab, kalau tak jatuh kita biarkan saja. Tu price bernaik, sama ada kita dapat touch 23 ni ataupun quarter gap ini, kita akan simpan untuk bearish market tahun 2026 nanti, iaitu jangkaan kita punya daripada price dalam 150k, price boleh dip balik ataupun bottom kuartal almost 20. So ini kita boleh dapat kita punya simpan data ni. So meaning itu kalau data ni kita tak touch pun tak apa. Sebab apa? Atau kalau pun price ni kita tak touch pun, insyaAllah price ni kita akan touch untuk tahun 2026 quarter bearish, seperti mana kita dapat buran 70k iaitu, kemudian kita dip sampai 15k. Sama juga 15k ni ada gap dulu. So kalau ikut yang lama, nampak ni kita ada gap itu. Gap ni dalam kawasan 19-18, tapi dia ada gap sedikit lower pun taklah, dip sikit je kemudian naik balik. So sama juga 20 ni, selepas kita dapat buran tahun 25, kalau kita tak close lagi untuk tahun ni, insyaAllah 20k ni kita boleh target untuk 2026 punya dip untuk bearish market nanti. So itu untuk ni. So tak perlu panik. Kalau dapat tahun ni kita grab, kalau tak dapat kita biarkan saja, kita akan simpan data di tahun 2026. So itu untuk gap. Sebenarnya tu mohon adjust tengok SRP. So SRP tu tengok SRP. So SRP sedikit bearish, dah drop dalam ni. So ini kita boleh tengok price tu boleh drip. So ini sekiranya
berlaku rejection untuk Bitcoin drop ke 20k. So tak mengejutkan SRP boleh drop balik ke kawasan dalam dia punya support yang book kuning ni. So tak perlu panik untuk siapa-siapa yang ada invest di kawasan ni, ada yang invest di kawasan support sebelum ni. Sebab apa? Kita masih lagi consider, nanti Zul akan zoom out chart, nanti kita akan unlock ni. Zul nak tarik sikit depan, kemudian kita lock balik. Sebab apa? Untuk SRP ni, kalau kita ke zoom out, kita tengok dia ada di satu point yang triangle. Kita nampak triangle ni. So triangle ni adalah kawasan dia punya kawasan apex. So sooner or later dia akan breakout. So disebabkan kita dah hampir aku kata dalam bulan tahun 25. So Zomo jangkakan dia akan breakout trendline ni, dan insyaAllah next quarter circle dan net harga price untuk 25 sama ada price return balik ke kawasan resistance ataupun breakout resistance untuk go higher. Tapi untuk SRP ni Zulmo jangkakan hanya akan return around dalam 2.5 untuk tahun 2025. Kemudian bearish market 26 kita akan rejection. Kemudian nanti buran masa tahun 26, 27, 8, 29, 2029 baru kita akan ada next buran untuk buat all time high baru lebih tinggi daripada all time lama, iaitu dalam kawasan $3.5. So 25 dia hanya target at least dalam $2.5 unless kita ada major news lah untuk SRP, ya dia akan boleh naik lagi tinggi. Tapi untuk secara teknikal, so expectation untuk at least $2.5 dulu untuk SRP. Dan price dalam kawasan ni tak menunjukkan price kita ada kawasan support major ni, dan kita kawasan triangle. So normal untuk price bermain dalam kawasan ni. Yang kita nak tengok adalah signal bullish adalah SRP breakout trendline hijau ni untuk start berlaku kenaikan ke atas. So itu untuk DSRP. To next comment, tolong tengokkan SEI, coin apa nak sebut, SC ke apa, USDT C. Tolong tengok di Binance aja. Okay, nampak coin baru. Kalau ada data-data yang lebih lama mungkin di GIO ke apa, anda boleh maklumkan Zul. So ni harga opening dekat ni harga opening, kemudian chart macam mana dah naik. So yang ni kita boleh guna data tak banyak, kita boleh nak pakai sebab coin baru. Swing high to swing low, swing low to swing high, kita dapat support. So ikutkan ni kita ada box support kawasan. So untuk memang kita tengok price dah breakout, breakthrough, support balik. So ini kita boleh jangkakan untuk price ni dia boleh drop balik. Kita boleh andalkan price tu boleh drop balik dalam almost 6 sen lower. Apa-apa kita dapat ni, kita boleh buat satu channel ni. Kita ada low ini dan low ini, kemudian kita ada high ini. So ni kita nampak ini adalah expectation untuk jangkaan semasa price akan buat reaction dalam kawasan ini. So kalau price breakout trendline bawah ni, meaning itulah petandanya untuk price boleh return balik harga opening dalam 6 sen. So itu untuk di swing. Tapi tu expected untuk ni belakang RSI ni dan store RSI, jangkakan price expected boleh sideways dalam kawasan ni, dan sekiranya dapat breakout balik above channel ni, so kita tengok price akan kembali trend untuk atas. Kalau breakout break bawah ni, kita tengok price return balik dalam kawasan 6 sen. So 6 sen. So itu untuk SEI. Next comment. Salam tu, tolong tengok Gala berapa USD boleh pergi 25. Okay, Gala USDT berapa boleh pergi? Gala USDT berapa boleh pergi untuk 20-25. Gala daripada point yang siapa-siapa buy dalam ni. So ada Gala ni, ada high expectation maknanya untuk Gala ni, iaitu first 1.6 dalam 1.3 dolar. Kemudian ada expectation untuk dia full stretch sampai 4.2 dalam 3.5 dolar. So mungkin lebih tinggi. So tadi topik kita Gala ni adalah satu game punya yes, ada sikit aku kata fundamental itu kan Gala. Tapi taklah itu biarkan. Tapi kita hanya berdasarkan chart. Berdasarkan chart ni, at least juga akan ada expectation untuk at least minimum 1.3 dolar. Maximum tu ada target maximum stretch dalam 3.5. Tapi ikut berdasarkan ni, nampak boleh stretch lebih lagi dalam 4.2. So mungkin ada lebih tinggi. So itu rezeki lah. So itu untuk Gala. So min 1.3 ataupun 3.5 dolar untuk long term. Untuk 25. Itu untuk Gala. So next comment. Gala dah. Salam bos, tolong tengok APT current time. Apa yang berlaku APT harga opening masih lagi healthy above. So dah breakout. So inilah salah satu contoh chart yang mana kita tengok dia breakout trendline ni.
kemudian dia sikit bearish untuk bawah. Dan kita ada yang ni, kita bearish, price dah sampai pun target yang ni. So now kita monitor ada tak berlaku momentum untuk naik. So kalau ikutkan berdasarkan chart ni, kita tengok price dah buat, kita boleh buat satu bullish channel, low ini to low ini, dan kita akan drag sampai atas ini, dan kita akan rally. Yang ni dah complete pergerakan dia. Bearish ni pun dah sampai target dia. Kita delete aja. So channel ni kita boleh bagi monitor. Kita ada support ni, the price perlu return balik above ni. So ini untuk price ni, currently kita nampak price akan buat reaction dalam kawasan ni. Sama juga, senang saja. Anda kata price breakout below channel ni, meaning dia akan pergi lower ke dalam 3.5. Kalau breakout 35, meaning dia boleh return balik dalam $1. Ataupun price hanya akan buat pergerakan yang ni. Kemudian kalau dia ada momentum untuk breakout channel above ni, meaning dia akan breakout dia punya following channel untuk start berlaku balik kenaikan. So ini secara long term, kalau anda juga nak buy dekat mana, so yes, anda boleh invest saja mana-mana dalam kawasan yang ni. Ataupun kalau ikutkan, kalau dulu tak satu ni kita ada, so kita ada almost dalam $5 ke $3.5 ni adalah kawasan support. So dua support ni boleh terjadi. Ikutkan currently, kalau breakout nak tengok jatuh ke 3.5, kita perlu tunggu breakout channel ni. Kalau breakout channel ni mungkin kita jatuh bawah. Tapi ikutkan currently lah benda ada support, oversold, walaupun sikit stock rasa berada robot. Sebenarnya momentum itu tak ada naik atas, mungkin dia akan sikit sideways dalam kawasan ni, kemudian baru naik. So ini dalam kawasan almost dalam $5 ke $3.5 ni adalah great buy untuk anda long term. So price masih lagi agak opening jauh daripada $1. So secara long term fundamental dia masih lagi healthy. So itu untuk APT. Kemudian yang lepas-lepas ada yang 7 hari lepas, kita akan cuba tengok juga Gala boleh pergi berapa USD. Gala dah buat tadi. Sandbox mana Epic berapa boleh pergi. Wah, banyak ni. Dia akan pergi kan Sandbox mana SRP. So SRP tadi tu cakap kan, SRP dalam 2.5 yang tu expectedkan $25. Kalau breakout lagi, yes, baru kita boleh bincang lebih lanjut. So Sandbox dan mana tu, Sandbox dan mana ni berbunyi chart sama saja, tak jauh. Nanti tu akan cuba pergikan untuk long term. So untuk mana ni tu ada expectation kan untuk next bulan selepas kita breakout ni, akan kita ada target almost dalam mana-mana trend line ni. Kalau ikutkan berdasarkan 25 tu ada target dalam almost $6. So $6 depan ni sebab kita ada satu huge channel ni. Unless kita dapat breakout channel putih ni, tu itulah dia punya tembak. Tapi ikutkan berdasarkan ikutkan trajectory ni, kita dapat kenaikan ni sampai 25 pun, tak jauh pun. So ni tu hanya target dalam almost dalam trend yang putih lah $7. Tinggi sikit berkata, tapi kuota dalam kawasan ni. So inilah untuk di mana. Kemudian di Sandbox tu kata lebih kurang sama. Sandbox ada trajectory lebih tinggi sikit. Daripada point ni kita target 1.6 ada sampai 13. Kemudian untuk maximum thresh ada dalam 3.4, dan ikutkan 25 tu dia hanya target dalam 3.6, dalam $30. So Sandbox ni tahulah, Sandbox ni macam mana yang kalau siapa ikut naratif dia yang tahun sebelum bulan tu ada tanah-tanah jual apa semua kan. Itu memang ada benda tu, NFT tu. So tapi meaning untuk Sandbox ni ada huge opportunity untuk sampai ke $30 untuk tu punya maximum stretch, minimum dalam $13. So itu memang mana Sandbox. So next comment. So boleh tengok CRO, Bliss Leads, NPT. Okey, yang ni Zul akan simpan untuk esok. Zul tak dapat jawab sebab Zul dah running time. Zul tak cukup masa untuk tengok. Okey, rasa boleh lagi kot. Sandbox mana SRP. Okey, Zul akan jawab sini dulu. So maaf, Zul tak dapat jawab untuk yang bawah ni. InsyaAllah nanti Zul akan buatkan untuk net review. Zul akan sambung untuk review. Zul akan ambil balik yang lama-lama ni walaupun Zul tak sempat. Ataupun anda boleh request balik. So sekiranya berminat, tap saja di ruangan komen bawah. InsyaAllah nanti Zul akan buat review kan untuk anda di next morning. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Siapa pun tak perlu panik. Bitcoin masih lagi sideways. Yang kita perlu monitor adalah triangle itu. Sama ada nak pergi ke 32 atau return ke 20k. Kita akan monitor untuk price di Bitcoin untuk pergerakan yang ni. So berlaku pump malam, yes pump, tapi tak mengejutkan pun. Kita masih lagi kawasan berlaku reaction. Currently price nampak boleh return balik kata dalam kawasan ni. So itu untuk di analisis untuk Bitcoin dan juga beberapa akaun permintaan anda. So make sure anda klik button like, subscribe, dan make sure anda type di ruang komen untuk sebarang permintaan untuk channel anda. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.